Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Waqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ingatlah bahawa tauhid itu ialah ibadah dan syirik dengan manusia itu ialah adat. Jadi lazimkan dirimu dengan ibadat dan tinggalkan adat. Jika engkau menyalahi kebiasaan, kelak kebiasaan pada hakmu juga akan berubah. Engkau ubah dahulu, barulah Allah akan mengubah apa yang ada padamu. Allah Ta'ala telah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tiada mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga dia dahulu mengubah apa yang ada pada dirinya. Keluarkan jiwamu dan ingatan kepada manusia dari dalam hatimu, dan asapkan hati itu dengan pembentukannya, supaya datang kepadamu pembentukan itu. Semua ini tiada akan berhasil dengan puasa di siang hari atau bangun di malam hari, akan tetapi akan tercapai dengan kebersihan hati dan kesucian batin. Setengah mereka, moga-moga Allah merahmatinya, telah berkata, puasa itu umpama cuka dan sayuran di tempat hidangan, dan semua makanan selain keduanya pula ialah kebenarannya. Keduanya adalah mulanya makanan, kemudian datanglah makanan-makanan yang lain, lalu bermula makan, kemudian membasuh tangan. Lalu datanglah penemuan dengan Allah Ta'ala yang diikuti dengan pakaian, memotong tanah, pengetuaan, perwakilan dan penyerahan negeri dan perpisahan. Bila bersih hati seorang hamba dengan Tuhannya Azza wa Jalla, yang membolehkannya dekat kepada Allah Ta'ala, akan diberikan kerajaan dan kesultanan di merata penjuru bumi, dan diserahkan ke tangannya penyebaran dakwah kepada manusia, dan bersabar terhadap penganiayaan mereka. Diserahkan juga tugas mengubah kebatilan dan menyatakan kebenaran. Dia akan mengurniakannya serta mengayakannya. Kerana apabila dia memberi, dia akan mengayakan dengan memenuhkan dadanya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Allah Ta'ala telah menjadikan pada muka-muka hati hamba-hambanya yang salihin dan yang arif dengan berbagai-bagai sungai kebijaksanaan yang tumbuh dari lembah ilmunya dari sisi arasnya dan lauhnya, yang mengalir ke muka-muka hati yang mati dan jahil dengan zatnya dan yang membelakanginya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang hakikat tauhid, maka tauhid dalam bahasa Melayu artinya pengesaan. Daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Istilah tauhid merujuk keimanan seorang hamba kepada Allah yang esa, pada zat, pada sifat dan pada af'alnya, yakni segala-galanya itu adalah milik Allah secara mutlak, tanpa berkongsi, tanpa bersekutu.
Allah Subhanahu Wa Taala esa dalam kekuasaannya tanpa ada yang membantu dan menolongnya. Allah Ta'ala berkehendak secara mutlak tanpa ada kehendak orang lain. Maka semuanya makna tauhid. Maka tauhid ini dibentuk dalam makna kehidupan, iaitu beribadat kepada Allah. Kerana seorang yang mentauhidkan Allah, apa yang dilakukan ialah beribadat kepada Allah, yang disebut sebagai ubudiyah. Dan Allah Ta'ala menyuruh hambanya menterjemahkan tauhid dalam ibadat, bukan pada pengakuan lidah semata-mata. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Maka inilah tauhid. Dan bila kita sebut menyembah Allah, kalimah menyembah Allah bererti ibadah. Kenapa maksud ibadah? Perhambaan. Ibadah ialah setiap kebaikan yang dilakukan kerana Allah. Dan bila kita sebut ibadah, maka dia akan ada syarat rukun, manhaj. Dia akan ada disiplinnya. Kerana ibadat tidak boleh dimasuki dengan kejahilan. Syarat pertama bagi ibadat mesti ada ilmu. Bermula daripada ilmu niat kerana Allah. Maka kalau niatnya bukan kerana Allah, maka dia tak akan menjadi ibadat. Sehingga pelaksanaannya dengan betul. Bila para ulama menyebut, antara Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihi menyatakan bahawa satu amalan itu tidak akan diterima melainkan dengan dua syarat. Yang pertama ialah al-ikhlas, niat ikhlas kepada Allah. Yang kedua muwafaqatuhu bis-sunnah, menepati sunnah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ajaran Rasulullah. Kerana Allah mengajar dengan mengutuskan para nabi-nabi, rasul-rasul, dan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar manusia bagaimana cara ibadat. Sehingga Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena solat macam aku solat. Khudhu anni manasikakum. Lakukan haji macam aku buat. Dan banyak perbuatan ataupun kenyataan-kenyataan lain yang jelas. Siapa pun nak buat ibadat, dia mesti melalui pintu ilmu. Bila dia melalui pintu hawa nafsu dan kejahilan, tertolak. Lawan kepada ibadat ialah adat. Apa itu adat? Kebiasaan. Maka kebiasaan ini tidak perlu pada ilmu. Ia cuma perlu kepada menuruti apa yang sudah dibuat, mengikut jejak langkah nenek moyang kita, atau kebiasaan orang ramai buat. Orang jalan ke sana, kita jalan ke sana. Orang makan, kita makan. Orang minum, kita minum. Kita hanya mengikut manusia. Kita tidak mengikut syariat. Bila mana kita mengikut manusia lah, maka akan mendatangkan syirik pada Allah. Orang kata benda tu betul, walaupun Islam kata tak betul, kita pun boleh rosak akidah. Dia buat. Orang daki batu K panjat, nak kita tengok berhala, kita pun daki sekali. Orang pikul kabadi, kita pun tumpang gembira sekali. Maka itu ada. Mengekori perbuatan-perbuatan manusia tanpa ilmu dan kejahilan. Bukan mensyirikkan Allah. Siapa yang buat sesuatu berdasarkan adat kebiasaan, maka dia menghampiri syirik pada Allah. Dah memang kita punya adab budaya, kalau lalu ikut hutan, lalu ikut tempat menyeramkan, kita pun beri salam lah ke jing-jing tu. Minta lah tumpang lalu, cucu nak lalu. Maka ini adat. Kita main mentera, jampi serapah, itu adat. Jumpa-jumpa bomo, pawang, itu adat. Bila mana kita letakkan filternya syariat, kita pun tahu tak boleh. Ni yang duk menari, menyanyi, duk mengorak, campur aduk lelaki perempuan, berhiburan bebas, itu daripada mana? Adat. Bukan ibadat. Maksudnya bukan daripada perintah syarak. Yang ada ialah kebiasaan. Sebab adat ini sumbernya hawa nafsu. Manakala ibadat sumbernya wahyu.
Kalau tuan-tuan kata saya nak buat ibadat, berarti tuan-tuan bercakap tentang sumber wahyu. Kerana sesuatu itu tak akan disebut ibadat kalau tidak ada sumber wahyu, Quran dan hadis, yang dipahami dengan benar, yang disyarahkan kepada kita oleh ulama yang muktabar, yang menjelaskan. Maka kita pun tahu bila kita nak keluarkan zakat, itu terikat dengan syariat. Kalau kami 40 ekor baru keluar, kalau duit kita banyak ni, cukup nisab, maka cukup haul, maka kita keluar. Peraturan ini ibadat. Tapi bila pergi kepada adat, maka duit kita banyak mana pun kita tak nak bagi orang, kita tak nak derma, tak nak sedekah, tak nak itu, tak, maka itu adat kita, kebiasaan. Jadi kerja kita kat dunia ni, tuan-tuan sekalian, ialah cek semua kebiasaan kita untuk ditukar menjadi ibadat. Kebiasaan kita makan, memang kita makan, atau orang kampung sampai ke darah, kita ke darah, kita melahap, maka kita nak tukar makan jadi ibadat. Kita mulakan dengan bismillah, tangan kanan, diakhiri dengan alhamdulillah, dengan makan yang halal, maka terus bertukar jadi ibadat. Orang kahwin ni adat. Hari ni kita tuan-tuan yang mewarisi adat orang Melayu kalau bab kahwin, kita pun tengok macam mana adat ni, macam-macam lah. Ada adat orang kahwin. Ada sahabat saya bila dia kahwin, dia punya adat tu dia akan tepung tawar seluruh badan. Kita kadang-kadang tengok sebagian adat tu dia cuma tepung tawar dekat tapak tangan. Ni yang duk bersanding, tadah tangan macam gitu, yang dia pun ganji saya mawar, tepung tawar sikit. Adat. Kalau pergi pada sumber syariat tak ada, ini adat. Ada seorang, saya sebut dari sahabat saya bila dia kahwin dengan, tanpa saya sebutlah keturunan mana kahwin, dia saya, Ana bila kahwin saya, Ana kena tepung tawar seluruh badan. Maka dia kena naked, ataupun separuh badan ni tak pakai baju. Orang rumah dia kena berkembang, maka dia tepung tawar seluruh badan. Orang tengok yang mahram ke bukan mahram, itu adat mereka. Baik, sebab itu mujahadah kita yang pertama, kita nak buang segala adat yang khususnya bertentangan langsung dengan syariat. Kerana kita tahu adat ni terbagi pada dua. Ada adat yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan dianggap sebagai, diteliti oleh syariat sebagai boleh diterima pakai, yang disebut dalam kaedah al-adatul muhakkamah. Adat menjadi nilai hukuman, penghakiman. Ada yang adat yang disebut mukhalafah ataupun mukhalifatul syara', dia menyalahi syara', maka yang ni kita nak buang. Yang ni memang kita nak buang. Tak kira lah adat apa pun yang menjadi kebanggaan seseorang. Ada satu budaya masyarakat, dia panggil budaya untuk bila seorang tu berkahwin, dia panggil pecah dara. Maka lelaki ni pada malam pertama akan cuba buat sehingga dia sebut pecah dara, lalu mengambil kain disapukan darah, maka dia pun buat macam ni, menandakan dia dah berjaya menembusi darah wanita itu dengan bangganya. Maka perbuatan-perbuatan ini yang benda dah berlaku lama, bahkan saya bercakap pada budaya sebahagian negara yang memang mereka buat macam tu, sehingga ada seorang tu bila digagal buat, maka dia buat dengan cara yang agak tragis. Saya macam payah sikit nak cerita ni, tapi khulasahnya, kesimpulannya, dibuat satu adat macam ni, bangga kerana berjaya memecahkan dara ataupun menunjukkan bahawa isterinya perawan. Ada pula mak andang datang untuk membuktikan dengan ramalannya melalui air kelapa, nak tahu apakah si pengantin perempuan ini masih dara ataupun tidak. Lalu wujud satu ramalan yang wujudkan fitnah dan tuduhan, dan juga pembohongan. Dan mak andang dah kena rasuah, tak cakap yang sebenar. Atau mak andang yang tiba-tiba nak rosakkan rumah tangga, dia kata ni perempuan ni sudah ditebuk tupai, maka mereka gunakan kelapa sebagai satu cara untuk melakukan ritual itu. Maka ini semua perkara-perkara yang menyalahi syarak.
Tak ada orang pun boleh membongkarkan rahsia orang, aib orang. Jadi, keseluruhan hidup kita tuan-tuan sekalian, antara adat dan ibadat. Yang pertama yang membezakan adat dan ibadat ialah ilmu kita. Yang kedua ialah niat kita. Kalau tuan-tuan makan sekadar nak makan, dia tak akan jadi ibadat sebab tuan-tuan tak ada niat. Tapi bila kita niat makan untuk kuat badan kita beribadat, maka dia jadi pahala. Tuan-tuan kalau main tanpa niat apa-apa, tuan-tuan cuma main. Tapi kalau kita main dengan niat supaya tubuh sihat, supaya saya dapat buat ibadat dengan lebih cergas, maka itu jadi pahala. Tuan-tuan berhobi. Yang hobi mengair, yang hobi apa-apa bentuk hobi, main kereta kontrol ke, main helikopter, kapal terbang kontrol. Kalau hobi tadi untuk membuang kejemuan supaya datang balik semangat dan beragama, maka itu jadi ibadat. Yang kita kadang-kadang jiwa ini berlaku ketegangan. Tegang tadi kita perlu riliskan dia, kita perlu kendurkan dia dengan benda-benda yang hawa nafsu kita suka, tapi tidak menyalahi syarak. Maka Islam membenarkannya. Ini yang disebut sebagai bentuk rawihu qulubakum, tarwih dia panggil. Apa itu tarwih? Menghiburkan keperluan hati kita. Kita manusia ni ada satu keperluan nak main, nak berhibur. Keperluan tu ada. Dan kita tak boleh menolak. Dalam kehidupan kita manusia, walau seserius mana pun kita nak ketawa. Macam mana pun serius kita nak ketawa. Kita nak gembira, kita nak hiburkan hati. Maka datanglah hobi-hobi. Hobi ni datang kerana kejemuan jiwa. Maka orang tu pun datang, hobi dia ialah tanam orkid. Tanam orkid. Pagi-pagi tengok bunga orkid dia. Misalnya. Cari orkid seluruh Malaysia. Rajin dia tanam orkid. Yang ni mungkin hobinya bela burung merpati. Ada seorang hamba Allah masih miskin, dia hidup dengan burung merpati. Maka bila dia dah kaya, maka dia membela burung merpati. Dan dia habis ratusan ribu dolar untuk bela burung merpati. Dia teringat zaman kanak-kanak. Itu hobi dia. Ada hobi dia bela singa, bela harimau. Khususnya orang-orang kaya Arab. Di Emirates, di Qatar. Mereka nak tunjuk lain. Ke mana yang ni cuma bela anjing, anjing ni standard bawah. Kita bela harimau, harimau dia bela. Bawa berjalan di bandar. Contoh di Emirates, undang-undang dia tidak salah membawa binatang-binatang buas atau peliharaan berjalan di bandar-bandar. Suatu orang kaya berjalan bawa citah, bawa harimau, bawa singa di bandar-bandar, naik kereta-kereta mewah. Undang-undang ni tidak salah. Kita Malaysia salah. Walaupun binatang tu tuan-tuan dah jinakkan, tuan-tuan bawa ke tangkap. Sebab menakutkan orang ramai. Memanglah jinak dengan kita, tapi bukan makna jinak dengan orang lain. Tapi itu hobi orang. Baik, kenapa hobi ni datang? Saya katakan sebab ada ketegangan jiwa. Maka datang hobi. Namun hobi ini, dia tak boleh jadi satu kebiasaan. Dia ada waktu-waktu dia, dia ada syarat-syarat dia. Dia tak boleh sampai melampau. Bila hobi tu melampau, maka dia akan menjadikan seorang tu berdosa pula. Ada suami, dia hobi ngair. Duit nafkah dia habis kepada ngair. Bayangkan bila mengair sewa bot lain. Jorang tu harga lain. Pergi pula masuk pertandingan mengair. Maka lain pula. Belum cerita upah bomo pula. Belum cerita, banyak cerita-cerita dia. Sehingga kalau gaji dia 2,000 sebulan habis macam tu. Lalu isterinya mengadu nafkah tak cukup. Maka haram. Kerana hobi ini telah menanggal atau menjadikan dia, mengalpakan dia daripada perkara wajib. Apapun tuan-tuan sekalian, memanglah kita dibenarkan berhibur dan berhobi. Tetapi pada kadar dia. Untuk menjadikan ia ibadat. Maka ini kembali pada niat. Jadi, saya sebut tadi bagaimana usaha kita mengubah adat kepada ibadat. Kita dah sebut dua cara dalam ubah adat pada ibadat. Yang pertama ilmu. Yang kedua ialah niat. Niat akan membezakan adat dan ibadat. Adat, yang ni kebiasaan. Bila kita sebut adat ni apa adat? Adat lain, adab lain. Kita ada adat.
Orang nak sebut adatun. Kita ada adab. Orang nak sebut adabun. Adab lain. Adab ialah menyempurnakan apa yang baik. Benda dah comel dah, kita sempurnakan, maka kita sebut adab. Kita dah bersahabat baik, kita ada adab bersahabat. Kita, tuan-tuan sekalian, ibadat dah comel dah, kita ada adab beribadat. Adab yang menyempurnakan lagi. Kita dah comel dah beribadat ataupun kita makan dengan baik, kita panggil adab makan yang menyempurnakannya. Maka beza adab penyempurnaan, adat kebiasaan. Kalau kita sebut adat ataupun adatun, kebiasaan. Manusia dia akan hidup dengan kebiasaan apa yang dilihat di hadapannya, apa yang dilihat di kanannya atau di kirinya. Atau mereka hidup dengan ibadat yang melihat dengan perintah dan larangannya. Jadi kalau kita perhati hidup kita, paling banyaknya berkait dengan adat tapi tidak ibadat. Jadi saya dah sebut tadi, adat mendekatkan kita pada syirik. Sebab itu adat-adat kita yang tertentu dalam budaya-budaya kita yang mengandungi khurafat, yang mengandungi karut-marut, tahyul. Maka semua ini perlu kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kalaupun kita tak mampu buat sekaligus. Orang Melayu kita, adat kita bersalam dengan semua anak beranak, lelaki perempuan. Tak kira mahram, tak kira bukan mahram. Asal nama ni macam anak beranak. Sebab istilah anak beranak kita lain luas. Sepupu, sepapa, 2 pupu, 3 pupu. Salam Melaka. Kena pula air raya. Ipa, duai, semua. Datang syariah ajar kita. Batasan Ipa, duai. Saya ada kakak-kakak Ipa. Saya ada adik-adik Ipa. Saya tak boleh perlakukan dia sebagaimana adik-adik perempuan saya atau kakak-kakak perempuan saya. Sebab mereka tetap bukan mahram saya. Dan boleh saya kahwininya kalau berlaku apa-apa pada perkahwinan mereka. Tapi orang kita, dah nama kakak ipar, bonceng sekali naik motor. Walau ia haram. Dan nama adik ipar, dia berkhalwat sekali. Maksudnya, berdua-duaan adik ipar. Ni kakak ipar saya berdua-duaan ke pasar. Mana, bawakan dalam bilik. Kita tak buat apa-apa, kita duduk je duduk. Jawapannya haram. Sebab itu Nabi kata, Iyakum waddukhula ala nisa. Faqama rajulun minal ansar. Afara'aital ham. Qal hamul maut. Kata Rasulullah, jangan kamu masuk bertemu dengan perempuan. Hati-hati bila kamu masuk menemui perempuan. Perhatikan perempuan itu siapa sebelum kamu menemuinya. Seorang lelaki bangun, ya Rasulullah, kalau ipar duai macam mana? Kata Rasulullah, itulah yang maunya. Itulah yang bahayanya. Itu bahaya. Maknanya, ini isteri saya. Ini saya katakan saya ada adik lelaki yang dia merupakan adik ipar pada isteri saya. Apakah saya dengan mudah pergi dengan adik ipar lagi, naik motor ke pergi mana-mana, pergi laku usuh 2 orang? Tak, ini diharamkan dalam Islam. Kena tahu batasan. Tapi dalam budaya kita, adat kita, khususnya kalau saya sebut hari raya ni tuan-tuan, kita macam berlembut hati daripada syariat. Itu yang salah habis kampung lelaki perempuan. Habis salam belaka. Betul ke buat macam ni? Ini yang saya katakan benda-benda yang boleh membawa kepada dosa. Dan bagaimana pula adat ni boleh buat syirik? Bila dia kata, apa salahnya? Dia mula menghalalkan yang haram. Tuan-tuan tahu antara perkara yang menjadikan seorang itu kufur ialah menghalalkan yang haram. Perbuatan tadi kita kata haram, dia kata halal. Apa salahnya? Kita bukan buat apa-apa, kita dah nak salam je. Kita nak itu je, kita nak ini je. Maka lihat bagaimana dia mengabaikan syariat. Maka ini ada. Bila ada kebiasaan Arab jahiliah, bukan kita juga orang Melayu. Bila ambil anak angkat, bing dengan dia. Itu ada. Dah aku jaga dia, bing aku, apa salah? Kita ambil pun daripada besar tapak kaki, besar ibu jari. Maka apa masalah saya nak bing dengan saya? Dan bukankah itu lebih menjaga anak ni? Bila saya bing saya dan sebagainya. Akhirnya diwarisi harta pusaka dan sebagainya. Kemudian bila budak anak angkat dia berkahwin, dianggap itu sebagai menantunya. Walau ia bukan menantu dia. Akhirnya dia telah menghalalkan banyak yang haram. Bukankah itu membawa pada syirik dan kekufuran? Sebab itu hati-hati dengan adat-adat.
Tuan-tuan tapis balik, tengok balik adat-adat kita. Sama ada adat dalam berkeluarga, dalam perkahwinan, adat-adat kita dan budaya masyarakatnya. Tapis balik dengan ilmu supaya kita dapat bezakan adat yang baik dengan adat yang bertentangan dengan Islam. Ya, di sana ada adat-adat yang baik. Kita, tuan-tuan, kalau nak kahwin, mungkin kita buat 4 proses perkahwinan. Kita merisi. Mungkin merisi. Lepas tu kita mungkin lepas merisi, kita meminang. Lepas berminang, kita berkahwin. Lepas berkahwin, kita mengantar. Dalam setengah budaya lah. Mula dia risik dulu. Risik. Lepas risik, okeylah. Janji satu tempoh untuk bertunang. Lalu janji satu tempoh untuk berkahwin. Mereka pun kahwin. Mereka janji pula satu tempoh untuk mengantar menantu. Ya, ada dalam setengah budaya, tuan-tuan sekalian. Bila dia kahwin, dia tak hidup bersama lagi. Dia kena asing dalam tempoh 2 minggu atau sebulan. Dia panggil tempoh mengantar menantu. Dalam proses itu mereka tak boleh. Bila ada seorang hamba Allah, dia kahwin, dia ikut budaya ni adat. Lepas kahwin akad nikah, dan saya pun hadir akad nikah dia, maka dia tak boleh bersama. Tak boleh, dia kena asing. Dia balik rumah dia, ni balik rumah dia. Bila boleh jumpa? Lepas 2 minggu. Proses mengantar menantu. Si lelaki ni dah tak tahan. Sebab dia dah kahwin. Perempuan juga tak tahan. Maka si lelaki ni pergi rumah mak tua dia. Mak nak bawa isteri jalan-jalan. Maka jangan buat apa-apa tau. Belum lagi ngantarnya. Dia pun bawa jalan-jalan. Lepas 2 tahun baru dia balik. Bayangkan dia bawa bini dia jalan. Proses mengantar lagi 2 minggu. Tapi lepas 2 tahun baru dia balik. Mak dia, bila hari jamuan perkahwinan datang, maka dia malu sebab tak ada anak dia dan tak ada menantu dia. Kerana dia melakukan adat yang salah. Tentang kawan tu dah halal, apa masalah nak tempoh 2 minggu. Dia macam gini, tuan-tuan tengok. Kalau kita letak makanan depan kita, kemudian tu imam baca doa panjang, itu pun kita rasa nak sepak imam. Ni menjil dia ni, baca panjang doa. Macam kunut nazilah. Dia baca. Maka kita, manusia tuan-tuan, bila dia ada halal depan dia, jangan duk sabar dia. Dan Islam tak benarkan benda macam ni. Hatta kita, bila buat ada tempat makan pun, kita tak dianjurkan baca doa makan yang panjang. Tak. Hatta Rasulullah bila tengok, kul bismillah. Makan, baca bismillah. Bismillah, tak sempat bismillahirrahmanirrahim. Kul bismillah. Sebab tuan-tuan, bila tuan-tuan berada di hadapan makan, tak sabar. Allah Ma'ilah menaikkan dia doa sebelum buka puasa. Dia pun panjang sikit sebab dia berdoa sebelum buka puasa. Jangan tuan-tuan makan pula, makan dulu. Sebab kata tak boleh doa panjang. Masalahnya maghrib belum. Dia ambil kemustajaban doa berpuasa. Dia ambil 1 minit awal doa supaya kita dapat keberkatan. Tapi bila time bunyi dah azan, doa tu dah tamat. Maknanya dia tak baca doa panjang. Manusia jangan dicabar dengan benda yang memang dia dah patut hak dia, lalu kita pun menangguh-nangguhkan. Sebab tu nampak jual beli, syaratnya terus serah dan bagi. Dia panggil al-qabab. Terutamanya barang-barang ribawi. Ni kalau jual beli emas, bayar duit terus serah, tak boleh serah esok. Serah je esok hukumnya haram dan berdosa. Maka riba. Serah terus. Sama juga berkahwin, dah diangkat nikah. Serahlah dia terus, ambil. Tu biar dia dukung bini. Ustaz, kita ada adat kita, Ustaz. Banyak lagi adat. Kesian lelaki tu. Ada adat-adat saya kata perlu dilihat kembali. Kesan buruknya dan sebagainya. Jadi kalau saya lah dah kahwin, angkat nikah, teruslah. Ambillah suami awak balik. Kalau nak mengantar kita kemudian lah, awak duduk bersama. Awak dah halal. Kemudian nanti kita datang balik, kita hantar balik. Kata ini pengajaran yang besar. Ini yang saya belajar dalam kehidupan. Saya tengok. Ada adat perkahwinan. Dan ada banyak lagi adat-adat lain yang Masya Allah menakutkan kita dari segi hukum syariat. Menakutkan kita kerana dia boleh bawa pada syirik. Saya yakin tuan-tuan sekalian boleh melihat kembali adat-adat sekeliling kita. Tanpa saya menafikan yang bagus tu bagus. Kalau orang nak kahwin merisik tu bagus. Saya rasa bagus. Mereka bertunang dengan segala hantaran tu bagus. Itu adat. Sebab dalam Islam bertunang tak ada hantaran. Tapi orang kita kan kalau bertunang ada hantaran. Beridah-beridah mukaddimah dia.
Nanti bila kita kahwin pun, selain pada mas kahwin, dalam adat kita akan beri hadiah. Dalam Islam tak ada istilah itu. Dia cuma just mas kahwin. Tapi kita kan hantar, kalau lelaki bagi 9 dulang, perempuan akan balas lebih, 12 dulang, 13 dulang. Perempuan akan bayar lebih daripada dulang lelaki. Maka dulang tu perlu ada apa? Kalau ada buah sedulang, kain semayang 1 dulang, persainang 1 dulang. Kemudian mungkin kalau zaman sekarang kena ada telefon 1 dulang. Telefonnya, komputer sedulang. Zaman moden, yalah bini dia buat PDPR lagi tak habis. Cikgu bini dia misalnya. Dapatlah komputer, telefon. Kemudian mungkin sedulang lagi makanan-makanan tradisional. Sedulang lagi sirih-sirih untuk hormat orang tua. Tapi sekarang dah tak ada orang tua makan sirih. Orang tua pun dah makan KFC. Letak je KFC ke orang tua tu. Ya, ini budaya. Saya tengok sebab kita ada adik-beradik ramai. Kita tengok banyak dulang tu. Dan kalau saya adik-beradik 14 orang, saya lihat perkahwinan yang atas, saya tengok ni berapa dulang. Kita bilang dia dulang tu. Kita memang tunggu dulang tu, kita nak makan. Dulang buah mana, dulang roti jala mana, ataupun kita panggil manisan jala, jala emas. Lepas tu dulang pakaian mana kita tengok semua ni. Yang boleh kita sebab dulu. Sama-sama kecil tu, yang boleh kita makan dulu. Yang kena tunggu mak. Jadi budaya macam tak ada masalah. Itu pemberian hadiah. Sebab Islam yang menggalakkan kita beri hadiah. Apatah lagi dengan sempena-sempena yang baik. Tahadau tahabu. Kamu beri hadiah, maka terbentuk kasih sayang. Jadi itu adab yang baik. Jadi kita tak tolak adab 100%. Mi'ah fi mi'ah. Kita tak tolak 100%. Kita maksudkan adab-adab yang bertentangan dengan syarak. Adab kita hormat orang tua, kita lalu depan orang tua kita tunduk. Itu adab yang baik. Adab kita tak campur orang tua bercakap. Jangan campur orang tua bercakap. Itu adab yang baik. Kan orang tua biarkan dia bercakap. Hatta bila Rasulullah teka satu teka, apa dia satu pokok, bandingannya sama seperti orang beriman. Semuanya bermanfaat. Sahabat-sahabat teka pokok tu, teka pokok ni, semua tak betul. Abdullah bin Umar dan hati dia kata, ni pokok kurma. Tapi dia tak boleh jawab semua. Depan tu semua orang tua. Semua orang tua. Dia tak cakap. Berarti ada asasnya dalam menghormati orang tua. Sebab kalau budak ni jawab, malu orang tua tu. Lalu bila Madih bersuai, kata Abdullah bin Umar, ya, tadi Rasulullah teka, saya tahu jawapan dia. Apa jawapan dia? Saya tahu jawapan yang Nabi sebut tu. Kenapa kamu tak sebut? Kalau kamu sebut, bapak kamu bangga. Ya, anak cerdik. Tapi para ulama ada menyebut bab ni dan tak bercakap menghormati orang tua. Kadang-kadang memang saya tahu jawapannya, tapi ni orang tua belaka, jangan dijawab dia. Kadang mungkin dia malu. Orang tua, lah dah tua-tua pun bodoh. Mungkin datang malu macam gitu. Budak ni pula cerdik. Budak ni pula bagus. Jadi sebab tu ada adab bagus. Saya ingat bila kita duduk bercakap, mak kita siap bagi amaran, budak-budak jangan nyampuk. Ni orang tua punya urusan. Ada tajuk-tajuk kita tak boleh bercakap. Kalau saya cadangkan mak saya, mak bila nak bersunat? Jangan cakap. Jangan tanya bila nak bersunat. Ini hak orang tua. Kita kan zaman-zaman kecil dulu mana boleh beritahu mak nak sunat bila. Dia tamparnya kita sebut sunat. Dia dah tahu waktunya bila. Bila kamu kena bersunat, berkhitan. Kita tak boleh cadang. Sebab benda tu aib. Kita bercakap benda aib secara terbuka. Mak kita akan tentukan bila. Okey dah, dia panggil Tok Mudin datang rumah. Dulu jenis bersunat di rumah. Tok Mudin pun datang rumah, panggil jiran tetangga, makan-makan. Yang tu bagus, tapi panggil jiran tetangga untuk tengok kita bersunat tu tak bagus. Ada yang baik, ada yang tak baik. Di perkara tu kita kena baiki. Sebab itu Syekh Abdul Qadir menyebut ini mukaddimah dia. Tauhid itu ibadat. Dan syirik itu ialah adat. Maka hidup kita biar sentiasa ibadat supaya sentiasa kita mentauhidkan Allah. Dan hidup ini biar hati-hati dengan adat. Jangan sampai adat itu punca syirik kepada Allah. Itu simple kenyataan beliau tentang bagaimana membina hidup. Kemudian kata beliau, kita kena ubah. Dia kena ubah. Ustaz, saya dah biasa benda ni. Kena ubah. Dan Allah tak akan ubah kita melainkan kita mulakan ubah dulu.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kita sampai kita ubah diri kita. Dalam hadis kursi, bila hamba-Ku datang berjalan, aku datang padanya berlari. Bila hamba-Ku mendekati sejengkal, aku akan dekatinya satu depa. Maknanya apa tuan-tuan? Bila kita mula nak baik, maka Allah limpahkan segala kemudahan untuk kita baik. Bila kita mula nak berubah, Allah bantu kita dengan segala pertolongan untuk kita berubah. Yang penting kita mulakan dulu. Bila kita mula nak taubat, maka Allah beri segala benda-benda yang memudahkan kita taubat. Kita jumpa orang baik, kita jumpa tok guru yang boleh mimpin kita taubat, kita diberi kekuatan, kita diberi keyakinan, diberikan kelazatan dalam taubat, diberikan penyesalan atas dosa silam kita. Maka ianya bermula daripada kehendak kita dulu. Tak bukankah kita ni bila sebut nak kahwin, ia bermula daripada kehendak kita nak kahwin. Rasa tahun ni nak kahwin. Maka sebab nak kahwin itulah ada perempuan yang kita tengok sesuai dengan kita. Belum-belum ni sebelum tak ada niat nak kahwin, tengoklah puluh ribu perempuan tak rasa apa. Perempuan pun sama, bila dia tak nak kahwin, tengoklah ribu lelaki dia tak rasa apa. Dia buat je. Tapi bila ada je yang nak kahwin, maka ada seorang lelaki yang dia tertarik. Maka dia adalah perkahwinan. Bila kita nak, kalau kita tak nak, walau saya katakan ramai perempuan lalu, lawa, cantik, baru, kita tak nak sebab kita tak ada kehendak nak. Kita dah tengok macam biasa. Macam kita tengok ikan, kita tak ada niat nak ngai. Ikan tu timbul macam mana, kita biasa je. Tapi bila nak ngai, tak nampak ikan pun kita letak pancing. Harap ikan tu timbul. Kan beza. Jadi dalam kita dengan Allah, apakah kita ada kehendak? Sebab tu saya pernah beritahu tuan-tuan, bila saya ajak orang pergi haji, dia orang sentiasa cakap tak ada duit, tak cukup duit, itu. Tak, saya tanya satu, awak nak pergi tak? Dan nak ni bukan mulut, hati betul nak. Itu nak. Kalau betul nak, Allah mudahkan jalan awak. Mesti. Saya berkeyakinan begitu. Dan dulu saya, bila saya pergi haji yang pertama, pergi. Dan ini datang daripada kehendak jiwa kita yang kuat. Kita nak pergi. Walau saya masih student, saya masih belajar. Dan saya berada di tahun akhir. Di mana tahun akhir, tahun paling sibuk. Untuk orang skor. Untuk orang target. Untuk orang nak dapat kejayaan cemerlang. Ini sebelum graduasi. Dan saya tengok pula jadual haji tu. Kalau saya balik, saya cuma ada masa sebulan untuk study. Ini masa agak genting. Kita kalau tahun final year ni, ataupun nihayatus sanah, atau kita panggil imtihan nihai, peperiksaan akhir tahun, ia amat penting. Kita nak keluar dengan cemerlang. Tapi bila guru kami, Syekh Abdul Muqti Bayyumi, waktu itu adalah dekan Fakulti Aqidah dan Falsafah di Universiti Al-Azhar, bercakap tentang haji, sehingga membuka hati saya. Beliau bercakap dalam khutbah beliau. Saya dengar khutbah beliau dan saya menangis. Menangis kerana bila bercakap tentang haji dengan cara yang tertentu, sehingga membentuk kesungguhan kita, saya nak pergi. Tentulah depan saya banyak halangan duit, final year-nya, banyak benda-benda. Visa macam mana, itu semua kita tak tahu. Tapi ia bermula macam saya sebut, kehendak dia tak. Bila ada kehendak dengan izin Allah, Allah mudahkan. Ibu ada sahabat saya anjurkan program haji bersama. Kita pun pergi daftar, ambil duit, bayar. Kita sama-sama pergi ke kementerian luar, ke kedutaan. Kita buat ni, pergi beli tiket kapal. Semuanya berjalan dengan Masya Allah. Sebab apa? Kita nak tak? Tetapi sebab itu disebut di sini, Allah tak akan ubah kita, melainkan kita sendiri nak. Kalau tuan-tuan memang nak jadi baik, bermula nak tak jadi baik, nak, insya Allah di jalannya. Cukup kalau sebut mulut je nak dan tak berlaku, berarti hati kita belum. Saya tahu alamat tentang seseorang itu, dia nak atau tak nak. Bila mana saya nampak bila Allah limpahkan padanya segala kemudahan, saya tahu hatinya memang nak. Bila hati dia nak, betul dia akan dapat. Sebab tu tuan-tuan, semua benda, saya kata semua benda, Allah akan mudahkan mengikut niat kita. Apatah lagi perkara yang kita nak dekat dengan Allah. Kalau tuan-tuan nak dekat dengan Allah, even sekarang lah, siapa nak pergi umrah, walaupun kata larangan sebulan itu, tuan-tuan memang ada betul, tuan-tuan akan sampai. Saya amat yakin dan percaya. Sampai waktu kita akan sampai. Tapi kalau tak kuat, tak sampai.
Dia bukan cerita duit. Dia juga bukan cerita tentang peluang. Dia juga bukan cerita tentang larangan. Tapi dia bercerita tentang kehendak. Maka Allah akan mengubah seseorang berdasarkan kehendak dia. Kita nak jadi soleh. Saya nak mati husnul khatimah. Sungguh saya nak mati husnul khatimah. Saya nak mati ketika sujud. Sungguh saya nak mati. Allah akan beri saya mati sujud. Tapi kalau boleh tak nak mati lagi Ustaz, itu kita pun tak tahu nak mati macam mana. Maka mati kita datanglah macam mana pun. Tapi kalau kita dah spesifik sekarang, saya nak mati macam ni. Ada seorang ulama, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dia memang niat nak mati dalam menuntut ilmu. Ini tok guru besar di Mekah. Dan anak murid kepada Ibn Abbas. Dia memang nak mati dalam majlis ilmu. Akhirnya tok guru ni tuan-tuan, dia mati dalam majlis ilmu bersama anak murid dia sekali. Bila bom Masjidil Haram jatuh menimpa mereka semua, maka mereka mati. Tapi bermula berniat mereka nak mati macam tu. Kalau tuan-tuan tanya diri sendiri, tuan-tuan nak mati macam mana? Tak tahu Ustaz, kalau ikut gauk dah ada dah, tapi tak nak mati lagi. Tak nak mati, itu yang jadi masalah. Tak tahu mati macam mana. Sebab kita pun tak ada niat. Kita tahu kita akan mati, tapi kita masih belum cari cara mana nak mati. Kita sebenarnya daripada sekarang kena fikir cara apa nak mati. Macam tuan-tuan kan sekolah rendah, cikgu dah tanya cita-cita apa? Bomba. Dah letak dah bomba. Padahal bomba pun kita tak tahu apa. Sebut je lah bomba Ustaz. Kita tengok semua kawan sebut. Askar, poli, bomba je tak sebut lagi. Saya nak jadi bomba. Ini nak jadi polis. Dari kecil tuan-tuan, kita dibina cita-cita. Kali itu cita-cita duniawi tak penting sangat pun. Ramai mana orang cita-cita nak jadi itu, bila dia jadi dia pun berhenti. Ini kan cerita yang paling hebat. Bagaimana cara nak mati. Itu cita-cita tuan-tuan. Kita nak mati kat mana? Saat saya cita-cita nak mati kat Mekah atau Madinah. InsyaAllah tuan-tuan akan mati di sana. Tapi kena bersungguh lah. Biar bila pergi Mekah nanti doa ambil mati sana. Jangan pergi sana takut pula dah. Takut mustajab lah Ustaz. Dia takut pula mustajab. Dan saya bila pergi kat Multazam, antara benda yang saya doa, saya nak mati kat Mekah. Bahkan saya berkata, ya Allah, kalau waktu ini engkau redha padaku untuk aku mati, aku akan mati. Kat Multazam tempat paling mustajab doa. Kita doa sebab memang kita nak. Kita bukan sebut dengan orang je, saya nak mati. Tapi doa kat Padang Arafah takut. Sebab tu kita boleh dapat beza orang tu bersungguh. Kita akan nampak dalam doa ni. Soalan satu je, awak doa tak? Tak, saya tahu awak tak bersungguh. Awak doa tak tempat mustajab? Doa, saya tahu awak bersungguh. Tentang waktu kita tempat-tempat mustajab. Waktu tempat-tempat mustajab. Kita doa tak apa yang kita nak. Ada seorang hamba Allah tu, tuan-tuan. Dia cerita bab kahwin dua, bergegar jugalah kahwin dua. Ini poligami. Kemudian saya pun bisik kat dia, kat Padang Arafah, saya tanya. Awak ada doa nak kahwin dua? Saat saya nak doa, tapi rasa macam bini duduk kat telinga. Sat. Padahal isteri dia kat Malaysia. Dia rasa macam isteri dia kat tepi. Mana penakut, mana dia tak ada niat. Jadi, tak doa lah, tak doa. Tak, ini contoh. Contoh kesungguhan seseorang. Itu belum cerita doa mati tu. Ada tahu doa mati kat mana-mana? Tak sebut Ustaz, saya minta panjang umur je. Maknanya dia tak pernah fikir ni nak mati macam mana. Tuan-tuan, tak salah kita minta panjang umur. Tapi kita juga kena tahu nak mati macam mana. Saya pun minta panjang umur. Tapi saya tahu nak mati macam mana. Maksud saya ialah saya ada kehendak nak mati macam mana. Saya ada kehendak saya. Tuan-tuan ada tak? Saya Ustaz nak mati dalam iman. Yalah macam mana? Iman tu umum. Sujud, baca Quran. Nak mati ketika bersedekah. Ada seorang hamba Allah lepas dia sedekah tabung, dia tu jatuh mati. Nak mati lepas tanya soalan. Ada seorang hamba Allah. Ini semua yang saya tengok. Dia tanya soalan pada ustaz. Ustaz tu jawab, dia pun mati. Soalan dia ialah kupasan terakhir ustaz tu jawab. Ustaz tanya soalan. Macam mana kita nak membentuk kecintaan jumpa Rasulullah. Sayang. Ustaz dia jawab, dia pun meninggal. Dia memilih mati macam tu. Lalu kita pun tanya diri kita, apakah kita punya kehendak nak mati macam mana? Tuan-tuan jangan cerita mati husnul khatimah. Iman. Macam mana? Soalannya macam mana? Biar spesifik. Biar spesifik. Bila ditanya kepada seorang ulama, Ayub Sukhtiani. Syekh, macam mana Syekh nak mati?
Aku nak mati kalau aku tahu bila aku mati, aku nak ambil kitab, aku nak pergi menadah depan Tok Guru, aku nak mati depan Tok Guru. Sebab tidak ada ibadat sunat yang paling afdal daripada menuntut ilmu. Aku nak mati di situ. Tetapi bila kita tak punya kehendak, maka kita bimbang mati kita pada tempat-tempat yang mengundang fitnah. Memanglah kita tak kata mati tu tak baik, tapi dia boleh mungkin mengundang fitnah tertentu. Kita bila mati tempat-tempat pelancongan, ya mungkin kita baik, kita solat, jaga. Tapi dia mungkin mengundang fitnah tertentu. Dia mati kat mana? Kat Hawaii. Dengar Hawaii. Kita duduk pasal-pasal Hawaii ni teruk lah. Tapi dia taklah buat benda macam tu. Dia memang solat, jaga, dia just nak tengok indah pantai. Misalnya. Tapi dia berada pada tempat tohmah. Mati kat mana? Kat Bali. Bandung. Tempat mati ni. Jadi dia ada tohmah. Saya tak kata dia tu mati tak baik. Mati kita juga tuan-tuan, bukan sekadar kita nak baik dari sudut kita dengan Allah, tapi juga untuk menjaga nama baik keluarga kita. Sebab keluarga ni bila dia tahu kita mati dalam keadaan baik, dia pun seronok. Saat saya seronok suami saya mati hari Jumaat, kan bunyi begitu. Saya seronok ustaz, anak saya mati dalam keadaan tersenyum, anak saya mati dalam keadaan dia diuji oleh Allah begini. Sebab kita tuan-tuan mati bukan sekadar kita dengan Allah. Kita juga nak jaga nama baik keluarga kita. Supaya mereka tak terfitnah. Biar mereka gembira dengan kematian kita. Bila gembira dengan kematian kita, maka ringanlah musibah mereka. Oh, dia mati dalam keadaan dia solat. Mak ayah ni ringan terima musibah tu. Oh, dalam ketika solat. Orang angkat dia masih sujud. Nanti. Sedih tak mak ayah? Sedih. Tapi dalam kesedihan tadi ada kegembiraan. Ya Allah, engkau ambil dia dalam keadaan baik. Kau sayang dia, ya Allah. Jadi ungkapan itu menghiburkan. Jadi orang yang mati baik ni tuan-tuan, dia dah berikan kata-kata gembira, takziah kepada keluarganya yang ditinggalkan. Kita kan tuan-tuan, sunat ucap takziah bila orang dapat musibah. Tujuan takziah meringankan penderitaan dia. Tapi ada orang tuan-tuan, mati dia tu dah beri ucapan takziah pada keluarganya. Telah gembirakan keluarganya. Seolah-olah keluarganya tak perlukan ucapan takziah. Kami sudah gembira. Dia ceritakan bila Silah bin Asyam meninggal dunia dan juga anaknya mati syahid. Isterinya bernama Mu'azah Al-Adawiyah. Maka isterinya tunggu bila dapat berita suami dan anaknya dua-dua gugur syahid. Dan dia dah tak ada orang, dah seorang sebatang kara. Maka wanita-wanita pun datang, dah dengar cerita suami meninggal, anak meninggal, nak ucap takziah. Maka Mu'azah Al-Adawiyah bangun. Kalau kamu datang nak ucap takziah, baik kamu balik. Tapi kalau kamu datang nak ucap tahniah, sila datang. Sebab aku gembira dia mati syahid. Untuk apa aku bersedih? Dengar suami mati syahid, nak sedih apa? Gembira. Sebab itu kata Mu'adzah, kalau kamu datang nak ucap takziah, irji'na, sila balik. Kalau kamu datang nak ucap tahniah, datang sini. Tahniah, suami dipilih syahid. Sila datang. Tuan-tuan lihat kematiannya menggembirakan orang yang ditinggalkan. Jadi saya, tuan-tuan pun, kita pun nak gitu. Kita tak nak bila kita mati, bini kita sedih 2-3 kali. Sedih pertama sebab kita mati. Sedih kedua, mati kita tempat kurang elok. Sedih ketiga, mati tinggal hutang, bini kena bayar. 3 kali sedih. Kalau begitu, kita tinggal orang kita sayang. Kita tak sayang mereka betul. Saya nak bila saya mati nanti, di sebalik kesedihan mati, bini saya gembira. Ada benda saya tinggalkan. Saya tak pernah tinggalkan hutang untuk isteri saya. Bukan saya tinggalkan hibah untuk bini saya. Ada benda bahagian dia. Bukan saya mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan bagus. Isteri saya lagi gembira. Tak ada seorang hamba Allah. Dia langgar lampu isyarat. Dia ni naik Ferrari, langgar lampu isyarat. Akhirnya aksiden mati. Polis pun beritahu suami dia meninggal. Sedihlah dia. Maka polis pun keluarkan CCTV, tunjuk gambar dia langgar lampu isyarat kejadian. Tapi sebelah suami dia tu ada perempuan lain. Terus bini tak jadi sedih. Asalnya sedih. Laki mati siapa tak sedih. Bila keluar gambar CCTV dia langgar lampu isyarat. Ferrari ni mungkin nampak kuning dari jauh, dia pun pecut. Dia ingat boleh ni. Ni horsepower tinggi. Tiba tak sempat. Langgar semua orang. Dia mati, yang dilanggar pun mati. Ada motor mati, teksi mati. Tengok tu ada perempuan lain sebelah dia. Terus bini dia, tak.
Maknanya tak sedih. Baik matilah dia kata. Itu cerita kematian kita. Ia semuanya bermula daripada bagaimana kita nak mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belum tahu jawapan macam mana nak mati, buat istiqarah. Macam mana tuan-tuan nak mati? Nak mati tengah makan ke? Nak mati tengah main ke? Kita yang pilih. Allah yang tentukan. Dan memang dalam hidup ini kita pilih semua benda, tapi Allah tentukan. Kalau kita pilih menunjukkan benda tu penting dalam hidup kita. Tuan-tuan pilih jodoh, ya kita pilih jodoh. Allah tentukan jadi tak jadi. Tuan-tuan pilih pekerjaan, ya. Kenapa kita tak pilih kematian? Macam mana patut kita mati? Patut kita mau tanya isi kita, yang nak mati, awak nak mati macam mana? Kita sama-sama doa lah. Oh, saya kalau boleh nak mati dalam keadaan abang redha, saya dalam keadaan siang-siang, kita doa. Tapi orang kita, tuan-tuan, kalau cakap macam ni, Ustaz takut mati sekarang. Tu dia tengok sekarang. Tuan-tuan, mati ada ajar, ada waktu dia. Kalau tuan-tuan belum waktunya buat macam mana, tak mati. Tak mati kita. Hakim telah menjatuhkan hukuman gantung pada seorang pesalah. Awak kena bersalah, dihukum gantung pada sekian-sekian. Tetapi bila hakim tu cakap macam tu, hakim tu lepas seminggu dia mati dulu sebelum tukang dia gantung. Hakim menyatukan hukuman gantung pada si pesalah. Yang kena gantung tu dia ada proses rayuan. Dia tak mati lagi. Hakim tu dah mati. Dia ajal. Yang menjatuhkan hukuman mati, dia mati dahulu. Yang dikenakan hukuman mati, tak mati lagi. Rayuan, batu rayuan. Ini kita katakan bagaimana perjalanan hidup kita bermula dengan apa yang kita kehendaki. Maka Allah datang menolong, membantu kita. Sebab Allah tak nak tengok kamu nak apa sebenarnya. Kalau kamu nak aku beri. Itu yang kita baca hadis kursi. Selangkah kamu berjalan padaku, maka sedepa aku dekat dengan kamu. Maksudnya aku lebih lagi ke depan. Kalau kamu datang berjalan, aku datang pada kamu berlari. Dengan maksud rahmatku lebih cepat daripada apa yang kamu jangkakan. Kita tuan-tuan baru niat nak tolong orang. Maka Allah pun lorongkan lorong untuk kita tolong ramai orang. Allah tu tunjuk. Kamu nak ini dia. Sebab itu yang penting, kita bimbang tak ada niat nak tolong tu. Tetapi bukan tak ada peluang, tapi tak ada niat. Sebenarnya niat membuka peluang. Tetapi tak ada niat tadi menyebabkan peluang tak ada. Kemudian kata Syekh, keluarkan jiwamu dan ingatanmu kepada manusia dari dalam hatimu dan asapkan hati itu dengan pembentukannya supaya datang kepadamu pembentukannya itu. Semua itu tiada akan terhasil dengan puasa di siang hari atau bangun di malam hari, akan tetapi tercapai dengan kebersihan hati dan kesucian batin. Baik, bila kita dah bezakan antara ibadat dengan adat, macam mana cara kita nak ada kekuatan? Kena buat manusia. Sebab adat tu dibuat kerana pandangan manusia. Orang ramai semua buat, awak tak buat, kenapa? Kita kan macam buat jamuan. Kenapa tak buat jamuan besar-besar? Kalau kita tak mampu sampai berhutang. Orang semua buat macam gitu lah. Kenapa kamu tak buat macam gitu? Kita takut manusia kecam kita sebab kita tak buat kebiasaan yang mereka buat. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, buang dulu manusia. Yang penting saya tahu saya buat ni tak salah. Bukan ini yang Allah perintah. Kita takut menyalahi adat sebab orang kita dah beri amaran. Biar mati anak, jangan mati adat. Ayat tu tuan-tuan ada betul, ada salah dia. Ada benda yang saya katakan mulia dalam perkataan itu. Biar mati anak, jangan mati adat. Berkait dengan prinsip yang baik. Tapi ada benda yang tak betul. Kalau ia memang menyalahi syarak. Maka kita tak boleh kata biar mati anak, jangan mati adat. Maka ini salah. Tentu salah. Tapi kita taklah kata perkataan itu secara mutlak salah. Sebab siap perkataan orang Melayu kita sebut ni bidalang, kesimpulan. Kita perlu melihat dari aspek positif dan negatif. Macam kita sebut buah cempedak luar pagar, ambil galah tolong colokkan. Kita kata yang mencuri tu kenapa? Tak. Aspek positifnya ada. Cempedak tu cempedak dia tapi duduk luar pagar, nak buat macam mana? Dia pun kena kait. Aspek-aspek positif, simpulan bahasa dan sebagainya. Memang kalau orang nak takwil secara negatif, dia boleh cakap negatif. Tapi kita perlu jujur kerana setiap percakapan orang itu mungkin niatnya baik. Kata niat tadi kita mungkin maksudnya begini. Tetapi kalau begini jangan. Jadi ungkapan biar mati anak jangan mati adat. Kita tengok kalau ia berkaitan prinsip maruah diri dan sebagainya, okey. Tapi kalau ia menyalahi syarak maka tak okey. Itu satu benda yang salah. Jadi
Cara pertama untuk kita menyanggai adat-adat yang salah, kita buang pandangan manusia dalam diri kita. Tak apalah orang tak puji saya pun, tak apalah orang tak like saya pun, tak apa orang tak suka, saya tak risau. Sebab kita letakkan Allah dalam diri kita. Dan kita bentuk hati kita. Bentuk hati kita dengan pembentukan baru. Meletakkan Allah dan Rasul sebagai keutamaan. Dan kata Syekh, bentuk itu tidak cukup terhasil hanya sekadar kita puasa dan kita qiyamul lail. Sebab bila nak bentuk hati memang dengan ibadat. Setengah orang mencukupi dengan ibadat qiyamul lailnya, dengan ibadat puasa, dia rasa dia dah bentuk. Belum. Sampai kita benar-benar mendapat kebersihan hati dan kesucian batin. Tentang puasa, sembahyang ini cuma alat untuk kita dapat kebersihan jiwa. Kalau sekadar kita melihat kepada kuantiti tanpa kita melihat kualiti, maka ia merosakkan diri kita. Sebab itu Nabi SAW berpesan pada kita, sallu solata muwaddi'. Sembahyanglah kamu sebagai solat yang terakhir. Supaya datang kebersihan jiwa. Bukan jenis orang kata solat banyak-banyak, kualiti pun tak ada. Kita melihat pada kualiti solat. Sebab itu nilai solat, bagaimana ia benar-benar membersihkan hati kita. Kualiti puasa benar-benar membersihkan jiwa kita. Bukan sekadar kita memperbanyakkan puasa, memperbanyakkan solat, tapi tak terkesan pada hati. Pastikan ia benar-benar berkesan. Umpama kita basuh baju. Ia bukan masalah basuh je. Kita kena pastikan benar-benar suci. Tak apa letak je macam ya dah tu, tak. Saya pastikan sehingga saya ambil kira sabun apa, tempoh mana. Kalau saya perlu ulang basuh, saya akan ulang basuh. Benar-benar dia bersih. Jadi ini asas kita dalam melawan adat untuk kembali kepada syariat dan juga kembali kepada ibadat. Ingat, adat menghampiri syirik. Manakala ibadat itulah tauhid kepada Allah Ta'ala. Dan kita dah huraikan adat yang macam mana. Dan kita juga telah huraikan secara umum konsep ibadatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.